Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, kita tak nak buang masa, kita terus mulakanlah. Okey, Afi, nombor 1 Afi. Saja satu menunjukkan 3 keadaan jirim. Apakah proses X dan Y? X dan Y. C. C kondensasi dengan peleburan. Peleburan. Dia memecahkan molekul kepada bentuk yang lebih kecil, manakala kondensasi ni menggabungkan molekul yang kecil kepada yang lebih besar. Okey, so jawapan dia adalah C. Okey, Aziz. Nombor 2. Saja 2 menunjukkan struktur satu atom. Apakah yang diwakili oleh J, K dan L? J, K dan L. Cuba. B. Ya. Apa jawapan dia, Aziz? B. B. Jawapan dia ialah A, di mana J itu adalah neutron. Okey. K itu adalah proton. Proton dia bercas positif. Manakala elektron dia bercas negatif. Okey, nombor 3, Haifa. Berdasarkan jadual satu antara yang berikut, manakah ialah sifat bagi zarah subatom? Okey, zarah subatom. Okey, nombor 3. Proton tadi saya dah bagi tahu dia kena bercas positif. Jawapannya C. C jawapannya, Y dan Z, di mana proton tu dia kena bercas positif, manakala elektron dia bercas negatif. Okay. Alright. Tetapi neutron ni dia tidak bercas so salah ini. Okay. Okay, nombor 4. Syarul. Mengapakah atom ialah zarah neutral? Atom ialah zarah neutral. Kenapa? Jawapannya Ingat, dia ada proton positif, elektron negatif. Tapi apa yang menyebabkan dia jadi neutral? jawapannya B. B, sebab dia ada bilangan proton dan elektron yang sama. Kalau positif 3 dibalaskan dengan negatif 3, jadi dia akan dapat kosong, iaitu neutral. Okey. Seterusnya nombor 5. Syami. Antara yang berikut, manakah tidak benar tentang atom X dan Y? Manakah yang tidak benar tentang atom X dan Y? Okey. Antara A, B, C dengan D, yang mana betul? Yang tidak betul Jawapannya B. B ke D? Bola ke dongki? Bola. Jawapannya adalah dongki. Okey, di mana dia mempunyai nombor nukleon yang sama. Okey, nombor nukleon yang sama. Ni kena check balik nombor nukleon yang sama. Okey, nombor nukleon ni macam ni.
Berikan tu nombor proton tambah Proton, neutron. proton dia ada 2, ni pun ada 2. Neutron dia yang tengah-tengah tu kan? Neutron dia ada 2, ni ada 1. Jadi kalau korang tengok yang ni jumlah dia ada 3, yang ni jumlah dia ada 2. Ni 4. Jadi jawapan dia D lah sebab dia nak yang tidak benar. Okey. Okay. Okey, nombor 6 Afi. Raja 4 menunjukkan 3 jenis bahan PQR. Antara yang berikut manakah benar? Jawapannya C. Nombor 6 jawapan dia D. Donkey. Sebab R tu adalah bahan atom, P tu adalah bahan molekul, Q tu adalah bahan ion. Okay, ion ni sebab dia ada charge Ion ni ada charge. Kalau molekul ni dia macam ada petala-petala ni. Atom ni dia macam ni lah, sama ada bentuk pepejal, cecair ataupun gas. Okay. Alright. Okay Aziz. Ni korang berlima je lah ni. Yang lain saya tak tahulah, sudah mesej. Okay, nombor 7 Aziz. Raja 5 menunjukkan struktur untuk satu atom yang berikut manakah ialah neutron. Yang manakah ialah neutron? Dia berada dalam nukleus. Cuba tengok rajah ni balik. Jawapan dia A. Okay, A tu proton. Okay, so jawapan dia adalah B. B Okay. So nombor 8. Haifa. Suatu atom Y mempunyai 6 proton dan 8 neutron. Antara simbol yang berikut manakah mewakili atom Y yang betul? C. Jawapan nombor 8, jawapan dia D sebab atas ni nombor nukleon. 6 tambah 8. Okay, bawah ni nombor proton. 14 tolak 6, 8 barulah dapat neutron. Okay, itu cara dia Okay, nombor 9 Syarul. Atom K mempunyai 14 elektron dan 16 neutron. Apakah nombor proton dan nombor nukleonnya? Jawapannya Dia tadi sama macam D tadi. Jawapannya Nukleon adalah hasil tambah tambah elektron dengan neutron.
Nukleon ni adalah hasil tambah elektron dengan neutron. So yang mana satu jawapan? Ingat nukleon hasil tambah ni. Jawapannya A. Okay, jawapannya adalah A. Nombor proton sama dengan elektron ni. Proton sama dengan elektron kalau atom. Sebab dia atom Atom sama. Atom, kalau dia atom, ni kalau 14 elektron, dia juga ada 14 proton. Okay, ni hanya atom ya. Kalau ion dia tak sama lain Okay. Okay, jom tengok nombor 10. Okay, nombor 10, Syami. Apakah nama khas untuk unsur Y dan unsur Z? So Y dan unsur Z, apa nama khas dia? Jawapannya A. A jawapan dia A itu ialah unsur peralihan untuk Y. Manakala untuk Z tu adalah untuk halogen. Okay. Okay, balik kepada Afi, nombor 11. Unsur-unsur yang manakah bersifat alkali secara semula jadi. Okay, dia tengok atas juga tu Jom jawapannya jawab saya. C. Ya, jawapan dia adalah C. W dan X. Okay, dia bersifat alkali. Kumpulan 1 dengan kumpulan 2 Okay, ni kumpulan 1 dengan kumpulan 2. Jadi dia bersifat alkali. Okay, kita rehat kejap sebab tengah azan Nanti kita sambung balik daripada nombor 12 nanti Sekejap lagi Okay, dah berazan kan Syahrul pula hilang. Okay, nombor 12 Zik. Zik. Antara yang berikut manakah bukan sifat unsur-unsur apabila merentasi tala dari kiri ke kanan? Okay, antara A dengan B je jawapan dia. Jawapannya B. Jawapan dia A. Kondisian elektrik menurun. Sebab dia kata bukan Okay, nombor 13. Haifah. Maklumat yang berikut menunjukkan sifat-sifat unsur T. Diletakkan dalam kumpulan 18, tidak reaktif. Unsur T mungkin ialah jawapannya A, neon. 13 jawapan dia A neon Okay. So nombor 14 Syami. Jadual 2 menunjukkan bilangan proton dan bilangan elektron untuk atom-atom W, X, Y dan Z. Antara yang berikut manakah ialah bercas positif? Yang mana bercas positif? Jawapannya A, W. Dia bilangan proton, proton kan dia bercas positif. Elektron bercas negatif. Jadi kalau dia nak bercas positif, proton tu kena lebih. Yang mana proton dia lebih, Syami? Y. So jawapan dia C lah. Okay, bila kita tolak, proton tu kena lebih. Okay, barulah dia bercas positif. Okay. Afi, nombor 15. Unsur dalam jadual berkala unsur moden disusun mengikut
C. C peningkatan bilangan proton. Proton. Okey. Aziz, nombor 16. Ajar 7 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur moden. Okey. Apakah bentuk semula jadi bagi unsur dalam kawasan belorik? Kawasan belorik, nombor 16. Cuba je cuba. Okey. Dia adalah unsur separuh logam separuh logam. Okey. So 16 jawapan dia B bola. Okey Haifah. Nombor 17. Raja 8 menunjukkan jadual berkala unsur moden. Antara kumpulan A, B, C dan D, manakah ialah kumpulan gas nadi? Jawapannya D. 17 jawapan dia D gas nadi. Okey, nombor 18 Syarul. Syarul? Ya. Okay. 18. Antara kumpulan yang berikut manakah ialah logam? Jawapannya Logam. Kat situ pun dah ada logam. Yang jawapannya biasa. A. Kuprum tu kan logam. Okey. Tadi kau terlepas soalan. Baca sekatu lagi. Syarul, nombor 19. Boleh. Boleh. 19. Antara yang berikut manakah dipadan dengan betul? Dia kena kira kat dalam tu. Yang bintik tu mewakili proton. Ada Okey. 7. Ada 7. So yang bulat tu mewakili 10. elektron. Ada 10. So jawapan dia? Jawapannya B. Dia kalau proton nak cari Yep. nukleon. Ni nak cari nukleon, proton kena tambahkan dengan elektron. Saya salah je. Jawapannya C. C nukleon tu kena tambah, hasil tambah Okey, Syami. Apakah jenis unsur yang diwakili oleh E, F dan G? E tadi ada sebut tadi E. Kita dah ada tanya tadi soalan berkaitan dengan E tadi. Jawapannya B. Okey, jawapannya B iaitu E tu adalah untuk logam alkali. F tu adalah untuk halogen. G tu adalah untuk gas nadi. Tadi Haifah ada jawab soalan ni tadi. Okey. Okey, Afi nombor 21. Raja 11 menunjukkan satu jadual berkala unsur moden yang tidak lengkap. Dua unsur yang manakah mempunyai sifat kimia yang sama? Maksud apa jawapannya? D. D D itu G dan I sebab dia berada dalam kumpulan yang sama kumpulan 2. Okey. So dia mempunyai sifat kimia yang sama. Kalau sifat fizik macam ni kan? Sifat fizik tu dia tambah apa dia jatuh. Dia tidak balas dengan sesuatu lah. Okey, sifat kimia dia macam ni grup dia Sorry, terbalik. Sifat kimia yang tu, sifat fizikal yang kita nampak. Okey. Okey. Seterusnya nombor 22. Aziz.
Saja 12 menunjukkan simbol bagi unsur natrium. Antara yang berikut yang manakah benar berdasarkan simbol di atas? Okey. Atas ni kejap nombor 22. 22. Sekejap. Okey, neutron ni kalau nak cari neutron, atas ni kena tolak bawah baru korang dapat nombor neutron. Neutron. So fokus nombor neutron. So mana jawapan dia, Aziz? Jawapan dia A. A so kalau nak cari nombor neutron, jawapan dia adalah A. Okey, kenapa yang ni dia nombor proton dengan nombor elektron dia sama? Sebab dia merujuk kepada atom. Okey. Kalau ion, nombor proton dengan nombor elektron dia adalah tidak sama. Okey. Okey, Haifa, nombor 23. Diberikan bahawa nombor proton bagi fluorin dan natrium masing-masing ialah 9 dan 11. Antara yang berikut yang manakah ialah persamaan antara ion fluorin dan ion natrium? Fluorin dengan natrium. Dia kata nombor proton dia 9 dan 11. Tu nombor proton. Kalau kalau dia punya ion pula, ion, so yang ni dia lebih 1. Yang ni dia lebih 3. So so jawapan dia ialah C. Mereka mempunyai bilangan neutron yang sama. Neutron tu apa tadi tolak? Nukleon tolak proton. Nukleon tu nombor dia mesti paling besar. Sebab dekat nukleon, neutron tambah proton. Yang ni sebab charge. Yang Charge. tu maksudnya. Sekejap dah lebih kepada Nombor kimia. proton, fluorin, rasanya 9. Mereka persamaan antara ion. Jawapan dia D, sorry. Jawapan dia D. 23 kan. Same number of electron, bilangan elektron yang sama. Kalau sebab kalau elektron sama sebab yang ni kan dia derma. Derma Tu terima. 9 terima. Ada belajar susunan elektron tak? Ni tak ada kat. Dia nanti 9 tu dia kena terima 1. Untuk jadi ion dia terima 1. Tahu? Jadi negatif. Jadi 10 dia dah terima 1. Yang natrium dia akan derma 1. Tolak 1. Kan? Jadi jadi 10. Betul lah elektron dia sama. Sebab tu kalau dah ada Okey. Kejap. Ni kan 2 8 1 27. 27. Okey. Belajar ke? 27 tu belajar. Dalam ni tapi saya tunjukkan juga apa. Okey, kejap saya tunjukkan Dia ada susunan elektron sebenarnya. 2 7. Yang ni pula 2 8 1. Okey. Macam mana elektron dia boleh sama? Sebab yang ni
dia akan terima elektron. Jadi dia akan jadi 28 sebab dia menerima. Okey. Itu untuk ion fluorine. Okey, sebab bila dia terima. Ion natrium pula dia akan derma. Derma 1. So dia kena tolak. Jadi bila tolak dia tinggal 28. Kalau kau tengok ini 28, 28. Jadi apa berlaku kat sini, dia akan mempunyai bilangan elektron yang sama. So total elektron dia yang ni 10, yang ni pun 10. Okey, itu penerangan dia Okey, jom tengok nombor 24. Syarul. Satu atom mempunyai nombor proton 15 dan nombor nukleon 31. Berapakah bilangan petala yang terdapat dalamnya? Okey, petala. Proton dengan atom Atom, kalau atom dia mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Jadi elektron dia pun 15. Macam mana? 2, 8, 5. Okey. Macam mana kau nak tahu bilangan petala dia? Bila sesusun tu, yang pertama memang kena 2. Okey. Yang pertama memang kena 2. Kejap. 2, 8. Dia patut yang pertama 2, yang kedua 8 kan? Okey. Ini yang pertama memang kena 2. Ni petala yang pertama. Petala yang kedua maksimum 8. Petala yang ketiga pun maksimum 8. Okey. Sekarang ni total semua ni adalah sama dengan 15. So ada berapa petala, Syarul? 2. Ni 3. saya bagi 3. Okey, 3 petala cara susun dia Okey. Syami nombor 25. Okey. Syami. Dalam jadual berkala unsur moden, N terletak di bawah M dalam satu kumpulan. Jika nombor proton bagi atom M ialah 8. Ya. Okey. Apakah susunan elektron bagi atom N? Dia kata kumpulan yang sama. Jadi 2, 6. Okay. Dia ada berapa tadi proton? 8. Jika nombor proton bagi atom M, N berada di bawah N berada di bawah. Maksudnya M tu berada di atas. Kalau proton dia ada 8, atom tu ada 8, untuk M dia punya susunan dia 2, 6. Sebab total dia mesti ada 8. Okey. Okey. Dia kalau dia kata dia berada dalam kumpulan yang sama, bermaksud bilangan elektron dia yang petala terluar mempunyai sama bilangan yang sama. Dia kata dia kumpulan yang sama. Okey. So bilangan elektron yang terluar ni patutnya dia mempunyai bilangan yang sama. So antara A, B, C dengan D, Syami, yang mana mempunyai bilangan elektron di petala yang terluar sekali adalah sama? C. C ni petala terluar. Ni menunjukkan kumpulan dia yang sama Okey, Afi, nombor 26. Saja 13 menunjukkan kedudukan unsur W dalam jadual berkala unsur moden. Antara yang berikut, manakah bentuk semula jadi bagi unsur W? Jawapannya D. Jawapannya B B dalam bentuk logam. Okey, ini dalam bentuk alkalien. Yang ujung ni gas nadih. Ini ada halogen. Okey. Alright.
Seterusnya nombor 27. Aziz. Jadual 3 menunjukkan maklumat bagi 4 jenis unsur M, N, O dan P. Unsur yang manakah ialah isotop. Isotop. Isotop dia mempunyai bilangan proton yang sama. Jawapannya D. D jawapan dia. Sebab dia mempunyai bilangan proton yang sama. Okey. 28. Haifa. Isotop untuk unsur uranium mempunyai perbezaan dalam Okey, dia proton dia sama. Elektron dia sama sebab okey, sifat-sifat kimia dia sama. So yang bezanya ialah nombor nukleon. Okey, sebab dia akan mempunyai hasil tambah yang berbeza. Okey. Nombor 29. Syarul. Jadual 4 menunjukkan maklumat mengenai atom Y, X, W, X, Y dan Z. Okay. Atom yang manakah ialah isotop. Sama juga tadi, bilangan proton yang sama. Sekejap. 29. Bilangan proton yang sama tadi. Sama. Mana satu Syarul? Yang 7 tu Jawapannya Z. Jap. Yang mana yang sama? Ada Z. dua. Bilangan proton dia sama. Bilangan proton dia sama jawapannya A, X dan Z. X dan Z. Okey. Syami, nombor 30. Antara yang berikut, manakah bukan isotop? Bukan isotop. 30. Macam mana kita kena ingat yang asas dia pula? Sekejap, dia ada tulis apa kat situ? Dia tulis tu. 30. Bukan isotop. Kena ingat ni kan dia punya unsur yang asas sekali. Unsur asas tu. Jawapan dia C ni. Yang ni kena ingat unsur yang asas yang ni asas kan. Karbon 12 Karbon 14 betul. Strontium. Dia patut iodin 131 ni. Ni iodin lah. Patutnya iodin 131. Dia kena apa jadual berkala kan? Kena hafal jadual berkala tu. Saya rasa teacher pernah sebut rasanya. Mana? Okey, tak apalah, nanti next class tu ajar yang jadual berkala pula lah. Tengok hari ni saya sangkut sikit ni. Okey. Tengok nombor 31, Afi. Antara yang berikut manakah bukan radioisotop? Tak apalah, saya bagi jawapan nanti minggu depan saya tunjuk jadual tu. So 31 jawapan dia A, karbon 12. Okey. Nanti minggu depan saya ajar yang table tu. Kena ajar balik lah. Okey, 32, Aziz. Saja 14 menunjukkan isotop bagi klorin. Apakah perbezaan antara kedua-dua isotop tersebut? 32, perbezaan antara dua isotop. Nombor neutron. Dia bagi satu je. Nombor neutron jawapan dia. Jawapan dia C Okey, Haifa nombor 33. Raja 15 menunjukkan simbol bagi satu atom. Antara pernyataan yang berikut, manakah tidak benar tentang kalium?
Yang manakah tidak benar tentang kalium? Okay, so sepatutnya jawapan dia adalah kalium ialah bukan logam. Okey, kejap saya nak tengok kod ada nota yang kita boleh cek balik. Sekejap. Ini kena ni. Yang ni satu. Yang kena hafal sepatutnya mana ni? Dua unsur yang pertama biasanya orang hafal. 20 yang pertama. Okey. Okey, ni yang pertama untuk melancarkan nanti kita punya next class ni. Okey. Yang ni yang korang kena hafal sepatutnya. 20 unsur yang pertama. Ke bawah. Dia ke kanan. Sini. Sampailah kalsium. Kalsium tu kat bawah lah. Okey. Susunan tu kena hafal. Okey. Boleh dengar Okay, yang ni memang kena hafal ni dalam buku teks korang pun ada. Maksudnya hafal tu kena hafal dia punya mana ni tak nampak. Ni atas nombor apa ni? Ni Okey, korang kena hafal nombor proton dia dengan Proton tu kedudukan dia. Kalau kedudukan pertama proton. Kalau korang hafal ikut susunan dia, korang dah boleh hafal dia punya nombor proton lah. Ini tak payahlah sebab ini rasanya ini untuk kimia Korang kalau korang hafal dia punya susunan tu, korang dah boleh hafal dia punya nombor proton. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Tengok soalan tadi banyak yang pasal ni Isotop. Okey. Ni isotop dalam buku teks korang
Jadi kita dah tengok tadi, kalau korang tengok soalan tadi, dia banyak tanya pasal isotop. Okay, kalau korang tengok, isotop daripada unsur yang sama, dia mempunyai bilangan proton yang sama. Bilangan proton dengan bilangan elektron yang sama. Okay. Proton dan elektron yang sama. Tetapi dia mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Okey, nampak bilangan neutron yang berbeza. Yang tu korang kena ingat. So tolong hafal yang saya tunjukkan table ni. Bermaksud pentinglah. Okey, sebab tadi ada dah dekat soalan tadi dah ada. Jadi kena hafal, bahagian-bahagian yang kena hafal. Okey. Okey, nanti next class saya nak fokus kepada susunan elektron tu. Contoh macam mana dia jadi 282 ni. Saya nak ajar balik korang. Baru kita akan jawab soalan subjektif pula. Okey, saya fokus nanti. Tapi yang tadi yang saya minta korang hafal tu, kena hafal lah. Hafal daripada sekarang lah. Jangan tunggu sampai tahun depan baru nak hafal. Cuba hafal lah yang table tu dengan isotop. Sebab tadi pun kita tengok banyak soalan pasal tu saja. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh jawab. Okey, so saya simpan soalan subjektif tu minggu depan sebab saya nak ajar dulu berdasarkan buku teks. Dia punya petala semua tu. Sebelum tu korang hafal dulu yang jadual berkala tu, yang 20 unsur yang pertama yang saya dah tanda dengan isotop. Okay, nanti saya cuba ajar korang macam mana nak susun elektron tu. Okey. Kalau tidak kita sangkut, kita tak boleh nak jawab soalan. Okey, so cukup dulu untuk hari ni. Nanti kita sambung lagi minggu depan. So tolong hafal Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih, sir. Okay. Terima kasih, sir. Okay.